Buletin pagi 1 Muharram, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Badan Penyiasat bebas syorkan gantung tugas ketua jabatan sebuah hospital kerajaan. Persepsi negatif terhadap Islam perlu diperbetulkan. Persepsi terhadap agama Islam yang dianggap zalim, rigid dan tidak bertimbang rasa perlu diperbetulkan agar syiar Islam terus berkembang dan berdepan transformasi dari zaman ke zaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mujahid Yusof Rao berkata, kerangka fik juga harus dilihat dalam skop yang lebih meluas agar umat Islam mampu terus berdaya saing. Seiring dengan perubahan iklim pentadbiran negara hari ini, agenda reformasi berterusan, termasuklah dalam aspek pembangunan Islam, turut diberi perhatian dalam memacu kelangsungan pengurusan Islam yang lebih dinamik, yang lebih kompeten dan yang lebih berdaya saing. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1440 Hijrah 2018 Masihi di Masjid Wilayah Persekutuan Ibu Negara. Terdahulu, majlis disempurnakan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Hadir bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tema penganjuran Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan kali ini adalah menyantuni umat membawa rahmat. Lebih 5,000 umat Islam hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara berjemaah diimamkan Imam Besar Masjid Putra Datuk Abdul Manaf Mat. Kepelbagaian boleh membawa kepada kekuatan. Itu ulasan tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1440 Hijrah mengenai cabaran umat Islam masa kini yang terdiri daripada pelbagai kaum. Katanya lagi, Allah SWT mencipta umatnya secara pelbagai, oleh itu umat Islam harus bersikap ikhlas untuk menerima perbezaan. Presiden Kolej Dar Al-Hikmah Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil, 71 tahun, diumumkan tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1440 Hijrah. Pengumuman dibuat Ketua Pengarah JAKIM Datuk Muhammad Nordin Ibrahim pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur malam tadi. Mengenai tema sambutan Ma'al Hijrah kali ini iaitu menyantuni umat membawa rahmat, beliau berpendapat tema itu bermaksud menyebarkan rahmat dan amal baik akan membawa kebaikan kepada si pelaku. Menyantuni umat berarti melayani keperluan umat, dan itu adalah kebaikan yang sekaligus menyebarkan rahmat. Antara hasil penulisan beliau ialah buku berjudul Gerakan Islam di Alam Melayu, Wajah dalam Pemikiran Politik Islam Melayu serta Islam dan Cabaran Pasca Modernisme. Beliau yang juga Profesor Adjun UNISEL pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah tahun 1427 Hijrah Negeri Perak pada 2006. Penyampaian hadiah dan cendetua hati dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Badan Penyiasat Bebas mengesyorkan Kementerian Kesihatan menggantung ketua jabatan sebuah hospital kerajaan di Lembah Kelang yang didakwa melakukan gangguan seksual terhadap doktor pelatih. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hasil siasatan menunjukkan terdapat alasan kukuh untuk pihak kementerian mengambil tindakan selanjutnya ke atas ketua jabatan berkenaan. Menurut Dr. Zulkifli, tindakan penggantungan itu seiring dengan peraturan-peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Badan bebas itu dianggotai Wakil Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mengenai kabar angin berhubung pertukaran doktor dan doktor pakar, Dr. Zulkifli berkata, satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan oleh Kementerian berhubung perkara itu. Sebelum ini dilaporkan, beberapa mangsa tampil membuat aduan terhadap ketua jabatan ortopedik di sebuah hospital kerajaan di Lembah Kelang yang didakwa melakukan gangguan seksual ke atas doktor pelatih.
Fenomena air pasang besar di Kelang semalam sedikit sebanyak menggusarkan penduduk di kawasan berisiko banjir di Kapar. Namun, faktor ban yang sudah dibaiki dan diselenggara dengan baik, tiada kejadian air melimpah atau banjir berlaku. Untuk perkembangannya, kita terus bersama dengan Syafiqah Damanhuri di lokasi. Silakan Syafiqah. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Syafiq. Saya kini berada di pengkalan nelayan kampung Tok Muda Kapar, Kelang, Selangor, di mana paras air bagi fenomena air pasang besar tadi naik hingga ketinggian 5.5 meter. Dan apa yang dapat saya kongsikan, jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, jeti nelayan ini ditenggelami air. Walau bagaimanapun, air pada ketinggian 5.5 meter itu tidak melimpah keluar dan tiada banjir yang berlaku di kawasan berisiko banjir sekitar kampung Tok Muda Kapar ini. Dan bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, saya hari ini bersama dengan Tuan Samsul, iaitu Ketua Bomba dan Penyelamat Daerah Kelang. Jadi Tuan, boleh Tuan kongsikan apakah keadaannya akan berlaku seperti ini juga pada keesokan harinya, Tuan? Yes, kalau mengikut jangkaan besok pada 12 hari bulan September, paras ketinggian air pada 7.42 pagi adalah paras 5.5 meter juga. Yang mana pagi tadi kita buat pemantauan, memang jeti di belakang kita tu memang ditenggelami oleh air lah. Tetapi walau bagaimanapun, air tidak melimpah melepasi ban yang berada sepanjang pesisir pantai ini. Dan syukur Alhamdulillah cuaca pada hari ini nampak baik. Kerana tiada hujan dan tiada angin ribut yang boleh mengakibatkan ombak untuk melepasi benting. Jadi nelayan boleh bertukar seperti biasa itu? Nelayan memang kelihatan daripada awal pagi tadi telah turun ke laut untuk mencari rezeki macam biasa dan ianya tidak mendatangkan apa-apa masalah kepada pihak nelayan. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama dengan Buletin Pagi. Jadi seperti yang dapat saya saksikan pada jam 6 pagi tadi, air sebenarnya telah mula naik sekitar jam 4 pagi. Kemudian kemuncaknya pada jam 7.05 pagi dan kemudian surut pada sekitar jam 7.30 pagi. Jadi saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Jadi teruskan bersama dengan rakan setugas di Kuala Selangor, Wan Zairul. Apakah keadaan anda di sana ketika ini? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Syafiqah di Kelang, Selangor. Jika semalam saya berada di Sabak Bernam, hari ini saya berada di Tanjung Karang, iaitu di daerah Kuala Selangor yang dikatakan antara 5 daerah yang terjejas ekoran daripada fenomena air pasang besar yang diramalkan berlaku semalam hingga keesokan hari. Apa yang boleh saya kongsikan hasil pemantauan bomba di Tanjung Karang ini, khususnya di Kampung Bagan Pasir, keadaan secara keseluruhannya paras air laut tidak membimbangkan dan keadaan masih lagi terkawal. Bagaimanapun, laporan pemantauan kawasan-kawasan berisiko tinggi oleh anggota bomba pagi ini mendapati lokasi antaranya Bagan Pasir Penambang, LKIM Pasir Penambang, Bandar Baru, Pantai Jeram dan Pantai Remis didapati air laut naik sedikit tetapi di paras yang tidak membimbangkan. Manakala pemantauan di Kampung Lembah Pantai, Kampung Tok Adam, Kampung Bagan Pasir, Kampung Bagan Sungai Kajang, Kampung Bagan Tengkorak dan Jalan Bomba mendapati air laut mulai surut dan dalam keadaan terkawal serta tiada limpahan air yang berlaku. Dan nelayan yang saya temui di jeti Kuala Selangor ini juga berkata paras air normal dan mereka boleh turun ke laut dan menjalankan aktiviti penangkapan hasil laut dan tidak menjejaskan bekalan ikan ataupun hasil laut tersebut. Kata mereka, kalau air pasang besar berlaku hingga menyebabkan banjir, ia selalunya disusuli oleh hujan yang lebat dan juga angin kencang yang berpanjangan. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, fenomena air laut pasang besar diramalkan akan melanda 5 daerah di Selangor, iaitu antaranya di Kelang, di Kuala Selangor, di daerah Sabak Bernam dan Sepang. Manakala ia ada pihak unit pengurusan bencana negeri Selangor menjangkakan ketinggian paras air laut mencecah 5.5 meter akan berlaku di pesisiran pantai Selangor. Sama-sama kita doakan fenomena air laut pasang besar ini tidak menjejaskan kehidupan penduduk di kawasan-kawasan yang terkesan. Itu sahaja yang boleh saya bawakan buat waktu ini. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Syafiqah Damanhuri dan Wan Zek atas laporan sebentar tadi.
Kerajaan perlu menubuhkan jawatan kuasa menteri dalam mencari pendekatan dan strategi baru untuk menangani ancaman penyalahgunaan dadah di negara ini. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Tan Sri Lee Lam Tai berkata jawatan kuasa peringkat tertinggi itu seharusnya membabitkan kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan serta diketuai oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri ataupun Timbalan Perdana Menteri Dr. Sri Wan Azizah agar hasil perbincangan diambil berat setiap pihak. Katanya jawatan kuasa berkenaan boleh membuat cadangan bagi menangani masalah dadah dan memastikan pelaksanaannya dibuat dengan berkesan. Beliau berkata demikian susulan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Wan Azizah Wan Ismail baru-baru ini bahawa program mencegah penyalahgunaan dadah di negara ini masih belum memenuhi objektifnya biarpun banyak peruntukan telah disalurkan untuk tujuan itu. Timbalan Perdana Menteri berkata penagih dadah masih adalah majoriti bantuan di negara ini dan laporan agensi anti dadah kebangsaan AADK perlu menunjukkan 25,922 kes penyalahgunaan dadah dikesan tahun lalu di mana 18,440 kes adalah kes baru dan 7,482 kes berulang. Tan Sri Lee Lam Tai berkata hukuman mati mandatori juga tidak dapat mengatasi masalah pengedaran dadah di Malaysia. Meskipun pihak berkuasa sering melancarkan operasi pembanterasan sindiket pengedaran dadah, namun ia hanya mewakili sebahagian kecil masalah berkenaan dan seolah-olah tiada jalan penyelesaian kekal. Dalam usaha mengurangkan risiko ancaman pengganas di rantau Asia Tenggara, kerajaan menggunakan pendekatan memenangi hati dan minda selain meningkatkan kerjasama serantau selari dengan dasar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerapkan semula dasar pandang ke timur. Menteri Pertahanan Mohamad Sabu menekankan betapa rantau ini harus menjadi platform penggerak kepada kerjasama serantau di Asia Tenggara terutama melalui platform Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN dan ADMM Plus dalam menangani isu keselamatan bukan tradisional serta inisiatif bantuan kemanusiaan. Tegasnya konsep diplomasi pertahanan melalui kerjasama strategi pertahanan secara dua hala dan pelbagai hala di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik serta global adalah fokus utama forum ini. Kerjasama pertahanan seperti ADMM, ADMM Plus dan antara ASEAN bersama rakan dialog seperti hubungan dialog ASEAN-Jepun adalah mekanisme penting yang perlu dipertingkatkan bagi menjamin keselamatan, kestabilan dan pertubuhan serantau. Kerajaan negeri akan mengenal pasti lokasi sesuai untuk membina empangan bagi memastikan rakyat Sabah mempunyai bekalan air mencukupi untuk 50 tahun akan datang. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata kerajaan akan melakukan satu kajian mendalam di 3 daerah termasuk Papar, Kota Belud dan Tambunan bagi tujuan pembinaan empangan. Jelasnya satu tindakan perlu dilakukan agar Sabah tidak berdepan masalah air tidak mencukupi. Ketika berucap pada Forum Hari Malaysia Anjuran UPKO semalam, Datuk Seri Syafiee berkata beliau mahu rakyat Sabah bersatu untuk memastikan hak rakyat di negeri itu dapat dipertahankan. Selain membawa negeri itu bergerak ke hadapan dengan lebih maju bersama kerajaan baharu, beliau turut mengulas mengenai penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pembelajaran di negeri itu. Seiring dengan peruntukan dalam Perjanjian Malaysia 1963 di peringkat negeri Sabah, bahasa Inggeris masih digunakan dan tidak timbul sebarang sekatan walaupun bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan di negara ini. Seorang remaja berusia 16 tahun maut selepas dihempak pokok dalam kejadian berdekatan dengan kawasan rekreasi air terjun Jangkar di Sematan Lundu, Sarawak. Ketika kejadian, mangsa yang mengikut bapanya seorang jurupandu arah kawasan berkenaan sedang duduk seorang diri di atas batu sebelum tanah yang berada di belakangnya tiba-tiba menggelongsor lalu menumbangkan sebatang pokok yang berada di atas bukit. Menurut Jurucakap Pusat Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, mangsa telah dikeluarkan oleh orang ramai yang berada di lokasi berkenaan sebelum pasukan itu tiba di tempat kejadian. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh seorang doktor yang kebetulan berada di lokasi terbabit. Mayat kemudian dibawa keluar dari kawasan air terjun berkenaan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lelaki maut apabila van dinaiki bertembung dengan sebuah lori di Pasir Mas, Kelantan. Kejadian berlaku di Jalan Kampung Binjai dekat Bunut Susu menyebabkan Adnan Pak Ade 41 tahun dan Abdullah Dolah 34 tahun meninggal dunia di tempat kejadian.
Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Abdullah Muhammad Piah berkata kejadian dipercayai berlaku selepas sebuah lori hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan van dinaiki mangsa. Susulan itu, bahagian depan van terbabit remuk menyebabkan kedua-dua pemandu dan penumpangnya tersepit dan meninggal dunia di lokasi. Kemalangan turut membabitkan dua lagi kecederaan lain iaitu kenderaan lain, Perodua Alza dan sebuah pacuan 4 roda. Mayat dibawa ke Hospital Lati untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menghidap 4 jenis kanser berturut-turut dalam tempoh setahun. Namun berkat kecekalan, seorang ibu tunggal pulih sepenuhnya daripada penyakit yang membawa maut itu selepas mengharungi pendertaan itu 7 tahun lalu. Sempena Ma'al Hijrah, wanita tabah itu berkongsi kisah hidup berjuang melawan penyakit berkenaan. Ku meniti awan yang kelabu, ku tempuhi. Mengetahui penyakit kanser sudah berada pada tahap 4 atau kritikal sudah pasti melemahkan semangat si penghidapnya. Terbaru, pelakon Zaibo atau lebih dikenali Zainal Arifin Abdul Hamid disahkan mengidap penyakit kanser esofagus pada tahap 4. Zaibo turut mengakui tidak henti menangis mengenangkan nasibnya sebaik dimaklumkan oleh doktor. Pengalaman sama dilalui Nur Azizah Abdul Kadir pada 2012. Dia pada awalnya didiagnos menghidap kanser thyroid sebelum merebak ke buah dada, rahim dan tulang belakang. Lebih memilukan, suami yang sepatutnya menjadi insan penting dikala duka tidak sanggup menerima kabar buruk itu lalu meninggalkan Azizah. Saya sangat tertekan sebab masa tu anak-anak saya pun masih bersekolah, sekolah rendah semua, seorang je sekolah menengah. Jadi banyak kerja yang saya perlu buat, keadaan rumah sangat tak terurus. Even saya nak masak pun gagah, masak satu jenis, makan sampai 2 hari. Pakaian pun tak terurus, saya pun banyak tidur. Saya pun mula nasihat pada anak-anak agar buat sesuatu macam berdoa untuk saya dan jaga diri mereka dengan baik sebab saya dah tak dapat pantau mereka, saya banyak berada atas katil. Bekas pramugari Malaysia Airlines Berhad MAS yang mempunyai 5 cahaya mata ini memberitahu anak-anaknya sahaja menguatkannya untuk berjuang. Dengan memberi penekanan aspek menjaga kesihatan dengan pemakanan sihat antara punca dia sembuh dan bebas kanser. Azizah memberitahu dia tidak dapat melakukan kemoterapi akibat faktor ketahanan tubuh. Keadaan sekeliling kita ni semua memberi faktor yang memberikan kesan pada diri kita menyebabkan kita sakit kanser. So, kita tak sedar bahawa apa yang kita makan, cara hidup kita ni sangat sangat berkurangan kadar mineral yang sebenarnya makanan kita tak cukup zat-zat mineral yang kita perlu. So, jadi kita sebenarnya perlu ada satu support ataupun satu produk yang boleh bantu kita menguatkan balik diri kita, imun diri kita ni agar kita dapat prevent sakit tu daripada datang. Ada sel putih. Sejak itu, dia menjadi penaung kepada pertubuhan rumah sihat kanser yang ditubuhkan bagi membantu insan serupa. Jelasnya, dia kini giat membantu untuk memulihkan pesakit yang menghidapi kanser, terutama golongan asnaf yang memerlukan. Bertemu kembali. Sekumpulan lelaki bersenjata menyerang bangunan ibu pejabat syarikat minyak kebangsaan Libya yang terletak di Tripoli. Insiden tembak-menembak yang tercetus antara pasukan keselamatan dan penyerang berikutan serangan meragut 4 nyawa. Menurut Kementerian Dalam Negeri, serangan ke atas bangunan Perbadanan Minyak Kebangsaan NOC dilancarkan oleh 6 lelaki bersenjata. Pengurusi NOC Mustafa Sanala yang berada di dalam bangunan itu ketika serangan berjaya menyelamatkan diri. 2 kaki tangan NOC dan 2 penyerang maut sementara 10 yang lain cedera. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dalam serangan bom kereta yang menyasarkan sebuah bangunan kerajaan di Mogadishu, Somalia. Kumpulan militan Al-Shabaab yang dikaitkan dengan Al-Qaeda mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan. Ketika serangan, sebuah kereta yang dipandu suspek merempuh bangunan pejabat daerah Hodan. 16 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran untuk rawatan.
Ia adalah serangan kedua menyasarkan pejabat daerah di Mogadishu pada bulan ini. Serangan bom kereta ke atas pejabat daerah Hol Wadak pada 2 September lalu meragut 6 nyawa. Harimau Malaya garang di arena lawan bangkit setelah ketinggalan. Paparannya seketika nanti. Sukan. Selepas kekalahan 2-0 yang dialami ketika menentang Taiwan Jumaat lalu, motivasi positif berjaya diraih skuad bola sepak negara. Menentang Kemboja di Phnom Penh, Malaysia bangkit dari ketinggalan sebelum melakar kemenangan 3-1. Perubahan strategi yang dilakukan pada babak kedua nyata membuahkan hasil, memberikan keputusan bermakna buat skuad Harimau Malaya. Kekalahan yang dialami ketika tewas kepada Taiwan Jumaat lalu bagi memberi pengajaran penting kepada barisan pemain kebangsaan. Namun agak sukar buat Malaysia beraksi di hadapan ribuan penyokong tuan rumah yang mahu melihat kelibat jurulatih mereka, Keisuke Honda. Dan Kemboja jelas tampil bersemangat sejak dari awal, berjaya mengucil-kacirkan pertahanan Malaysia sebelum gol pembukaan hadir pada minit ke-18 hasil jaringan Soy Visal. 1-0 tamat separuh masa, Malaysia memperkemaskan strategi pada babak kedua. Dan minit ke-60 berpunca dari satu sepakan percuma, penjaga gol Kemboja Soyati gagal menampan kemas tandukan Sharif Fikri Fauzi membuka ruang buat Syarul Saad menjaringkan gol penyamaan. Minit ke-74, hantaran Sharif Fikri berjaya ditanduk tepat Syazwan Andi Ishak menyaksikan Malaysia pula menguasai perlawanan dengan kedudukan 2-1. Dan ketika permainan memasuki masa kecederaan, pemain yang berpengkalan di Thailand, Sharif Fikri, sempat menambah gol ketiga. Ia jelas detik mengecewakan buat penyokong Kemboja yang mengharapkan kemenangan, sebaliknya keputusan yang amat dinanti Malaysia menuju ke saingan Piala AFF November nanti. Untuk perkembangan Tamasya Sukma ke-19 Perak, kita berlintas langsung bersama wartawan Imaliana Esa di Ipoh. Silakan lihat dengan maklumat yang dapat dikongsikan pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya secara langsung di Stadium Perak Ipoh untuk perkembangan Tamasya Sukma ke-19. Hari ini Tamasya akan dibuka secara rasmi dengan upacara pembukaan akan berlangsung malam ini di sini. Untuk pengetahuan anda, Sukma ke-19 kali ini sebanyak 31 jenis sukan dipertandingkan dengan penyertaan dari 15 kontijen negeri juga termasuk dari negara Brunei Darussalam akan datang bertanding. Menariknya di sini ialah sebanyak kesemua 12 daerah di negeri Perak ini akan digunakan sebagai venue pertandingan bagi merebut 427 pingat emas yang ditawarkan. Untuk hari ini saja, acara Wushu akan menawarkan 5 acara akhir iaitu Gunshu dan Jianshu lelaki dan wanita serta Nanda wanita. Juga beberapa acara peringkat kelayakan dan juga kumpulan iaitu dalam sukan badminton, kriket, juga gimnastik serta bola sepak. Jadi kami akan bawakan perkembangan Tamasya Sukma ke-19 ini menerusi rangkaian berita Media Prima dan jangan lupa untuk saksikan perkembangannya setiap hari bersama dengan kami di sini. Untuk pagi ini saya rasa setakat itu saja yang dapat saya bawakan kepada anda perkembangan secara ringkas mengenai Tamasya Sukma ke-19 ini di Perak. Kita kembali ke Sri Pentas, silakan Syafiq. Terima kasih Lia atas laporan itu sebentar tadi. Hari ini 1 Muharram 1440 Hijrah menandakan tahun baru dalam kalender Islam dengan lembaran buku amalan baru, pertingkatkan amal dan terus perbaiki diri. Kami di Bilik Berita TV3 mengucapkan selamat menyambut awal Muharram. Oleh itu saya Muhammad Syafiq Adnan, salam hormat dan Assalamualaikum.